Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Apa khabar semua? Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Hari ini hari Sabtu, insya-Allah saya sangat happy, saya sangat best sebab selepas ni pukul 2 kita akan memulakan perjalanan program SOF, Sekolah of Financial Freedom yang kedua, batch yang kedua yang akan bermula untuk saya bawa lebih kurang, saya sebenarnya nak lebih kurang 30 orang nak jadikan jutawan. Tapi Alhamdulillah setakat ni kita ada 22 orang yang akan bersama untuk mencapai taraf financial independent dan juga terus mencapai insya-Allah taraf jutawan dalam 4 tahun. Tapi financial independent ni dalam 10 bulan kita akan rangka dan insya-Allah lepas tu mereka mempunyai peluang yang cerah untuk terus mencapai cita-cita menjadi jutawan yang sebenar-benarnya insya-Allah. Alright. So itu yang saya sangat excited sangat hari ini. Dan keadaan di Kuala Lumpur, baru saya turun, saya pergi beli tesi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Awak yang belum minum, boleh minum. Bismillah. Alright, jadi hari ni hari Sabtu, jadi mungkin ada yang masih lagi tidur. Walaupun dah selalu hari-hari tidur, hari ni hari Selasa dia pun nak tidur juga lagi. Apa-apa pun apa kata kita mulakan dengan istighfar kita. Seperti biasa kita beristighfar dengan kita share, sebab kita belum apa-apa lagi, kita nak share kepada adik-beradik. Sebab semalam saya tak buat live di sini, saya terus buat live daripada handphone sebab semalam saya berada di satu lagi tempat. InsyaAllah kita tengok sekarang dan kita mulakan dengan apa istighfar. Macam mana kita beristighfar? Seperti yang Abang Abu dah cakap, setiap kali kita beristighfar dengan ambil phone ni dan kita terus apa? Kita terus share, tekan share kepada rakan-rakan, kepada kenalan, kepada member-member dalam WhatsApp group kita. Jangan kita nak share dengan WhatsApp group orang lain. Kita share lah pada member-member kenalan kita, kan? Sebab kita ni ramai kenalan, jadi kita nak sama-sama mereka juga bersama dengan kita, insya-Allah. Alright, jadi saya mulakan dengan Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim. Ada lagi ni ramai. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Allahumma ajinna minan nar, Allahumma ajinna minan nar, Allahumma ajinna minan nar. Alright, kita juga terus berzikir, kita tekan love dengan Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Tekan love banyak-banyak, insya-Allah.
Alright, okay, kepada anda yang sudah pun berada. Hari ini hari yang ke-5 sebenarnya. Kalau kita tengok semalam, sebab saya tak ada dekat sini, saya buat secara live. Semalam saya dah bagi Nombor 4 semalam adalah, ni dia ke belakang pula. Nombor 4 semalam kita cerita pasal yes, kita cerita pasal apa nombor semalam sebab first kali kita cerita pasal minda. Saya nak kena check balik, takut nanti saya tersilap kan. Alright, yes. Apa yang kita buat semalam adalah kita cakap, alright, yes, kita cerita pasal investor apa yang awak nak jadi, betul? Remember tak? A, B dan C, betul? Kita nak cerita pasal A, B dan C sebenarnya dalam kita nak mencapai kejayaan ataupun kebebasan ekonomi. Saya cerita dengan anda iaitu nombor 4 semalam adalah type ataupun type of investor. Ada A, B dan C. Yang mana awak? Kita dah suruh kita semalam cerita apa tu C dan B dan A. Yang paling baik adalah A, kedua adalah B dan ketiga adalah C. Jadi anda ni awak investor level yang mana? Itu yang kita bincang semalam lah. Jadi hari ni sebelum kita nak berbincang pasal apa-apa yang hari ni hari kelima, kita nak bagi nombor 5 punya step-step untuk mencapai kebebasan ekonomi, persendirian dan juga keluarga, insyaAllah. Tapi sebelum tu apa kata kita just like bersembang-sembang sikit. Hari ni hari Deepavali kan, hari Deepavali kepada semua kawan-kawan abang Abu yang beragama Hindu, insya-Allah mudah-mudahan diorang ni insya-Allah lah dapat hidayah dan juga diorang dapat celebrate. Tapi saya ni nak tanya tau. Hari ni sebab aku fikir di Bali ni, aku kalau di Bali ni kan, aku suka makan dia punya kuih dia. Kuih dia semua macam sedap-sedap . Paling saya suka adalah kuih dia panggil alwa. Alwa tu yang macam dodol tau, tapi dia macam dodol juga, tapi dia alwa. So, kalau korang kan, apa kuih korang yang kuih India korang yang suka makan? Cuba komen kat sini. Apa agak-agak Encik Gardener pun ada kat sini. Waalaikumsalam Encik Gardener. Encik Asmah Hitomi, Encik Gardener, Lindawati, dengan Adam. Okay, good. Jadi saya nak tanya, dalam banyak-banyak kuih ni kan, kuih India lah dalam di Bali ni, apa yang korang macam paling suka lah? Aku halwa korang. Sambil tu tekanlah banyak-banyak. Ni Maruku Amak. Maruku tu bukan kuih lah, tu macam biasa kan. Sekarang pun boleh beli. Tak payah tunggu di Bali. Kan, hari biasa pun dah jual. Okay, kau suka muruku dengan Adam dia suka muruku. Siapa lagi? Come on, just share. Mak Hasni pun muruku. Aku suka alwa tau. Alwa tu dia macam dodol. Aku suka benda tu. Lepas tu dia manis tu, apa tu? Ladu, jelebi, macam tu lah. Aku nak korang ada tak sweet? Bila pergi kawan-kawan India punya rumah kan, tahun ni COVID lah, mungkin ramai yang takkan ajak kot. Ajak pun mungkin kita nak pergi kan, COVID Tapi ada doktor Param tu mungkin dia akan buat. Aku pun tak tahu. Dia buat. Memang dia ada manis-manis je. Cuba share sambil-sambil kita tunggu masa untuk saya nak kongsi kan. Ada tak benda lain? Sambil tu kalau korang nak tanya soalan-soalan pun dipersilakan. Aku dah nak kena gunting rambut lah. Dah lentik-lentik kat sini ni. Okay, dekat IG Muruku Hasni Muruku. Alright, Muruku. Okay, sambil kita nak cerita hari ni topik kita adalah 7 langkah tu, yang 7 langkah mencapai kebebasan ekonomi. Alright, saya dah cerita 4 sampai semalam. Betul? Mind your own business. Kita cakap pasal BMW. Tak terlepas pergi check balik. Rugi kalau tak faham. Rugi, babe. Ini ilmu mahal aku bagi free. Tak faham, habislah.
Okay, Suhaimi ada Suhaimi. Suhaimi dia cakap, Alhamdulillah, syukur atas anugerah Allah terhadap engkau. Salam AA yang handsome dalaman dan luaran. Amin. Okay. Ada satu kuih tu, lupa nama dia. Kuih tu punya keras, boleh baling dinding. Boleh baling dinding. Ladu kot. Ladu yang bulat Yang bulat ke apa? Kan, dia ada banyak kuih yang keras-keras. Baling bawa tu je. Okay, tekanlah banyak. Kita belum get started ni. Right, sambil tu Abang Bu juga nak tanyalah. Kalau korang ada soalan-soalan pasal kewangan ni, boleh tanya Abang Bu insyaAllah. Kita boleh jawab kat sini. Syafina Zainal pun ada kat sini. Saya sekarang pun dah macam rajin buat dekat apa ni? Dekat IG juga. Sambil-sambil saya buat kat sini, saya buat kat IG juga. Kan, sebab benda ni akan dirakam masuk YouTube. Jadi tak payahlah saya buat kat YouTube live kan. Ladu tu dia apa tu? Ya tuan ladu. Abang lah, abang Abu lah. Apa kau tuan-tuan ni? Saya ni tak suka lah orang panggil saya tuan. Abang Adam jangan panggil tuan lah. Anggap abang Abu je. Jadi hari ni perbincangan kita adalah mencapai kebebasan ekonomi, dan 4 telah saya kongsikan sebelum ni. Dan hari ni hari yang kelima, yang paling mudah, paling senang, paling semua orang tahu. Cuma nak betul. Benda ni senang tapi nak betul. Maksudnya nombor 5 ni nak kena betul. Itu kita cerita kejap lagi. Tapi sambil tu ada tak soalan yang korang nak tanya Abang Bu? Aku tengok dekat IG. Sebab nak tengok juga orang-orang IG kan. Ataupun aku kena letak phone tu dekat sini ya. Jadi IG dan ni aku macam tengok sama. Betul tak? Pandai tak aku? Dia jadi macam IG jadi sama tau. Kan, kalau tak dia macam aku kena tengok sini, dia letak atas sikit. Adalah, kita ni budak baru belajar lah. Bukan terror sangat bab-bab ni. Sebenarnya kan, saya yang buat benda-benda ni sebab bukan apa tau, tapi satu sebab juga saya nak tunjuk kepada ramai di luar sana. Sebenarnya yang macam dia kaku tau, dia tak buat apa-apa kan. Dia cakap, alah kita tak ada duit, kita tak ada orang. Hello, sejak COVID ni, to tell you the truth Alhamdulillah saya buat banyak suran, of course dengan izin Allah dan bantuan Allah tu definitely ada. Tapi banyak benda yang nampak saya buat ni, saya buat satu orang. Staff semua dah tak kerja lagi sebab COVID. Ataupun yang buat kerja daripada rumah je lah. Jadi saya buat. Saya nak tunjuk yang sebenarnya kita boleh. Cuma kena rajin. Kena banyak benda lah kan. Itu je lah. Okey, dan sekarang apa yang Abang Abu nak sambil kita tunggu lain tu. Bukan tunggu lain lah. Tunggu masa saya nak share pasal apa ni. Step yang nombor 5. Ada tak soalan-soalan yang mungkin Mak Hasni dia tanya, Abang Abu macam mana yang automatic live IG boleh masuk YouTube? Dia kena ada streaming lah. Kalau tak ada streaming saya rasa tak boleh. Dia kena ada streaming. Dia kena ada beli streaming punya software. Yang tu boleh connect. Contohnya Zoom kan. You connect dengan IG, you connect dengan YouTube atau Facebook, ataupun streaming lain macam StreamYard. Dia boleh connect dengan YouTube, dengan Facebook. So itulah kena ada streaming. Dia tak boleh pakai direct macam ni. Kalau direct macam ni saya ingat, saya pun tak tahu, saya kena belajar. Alright, ni ada soalan saya nak soalan. Kalau ada soalan boleh tanya Abang Abu, InsyaAllah Abang Abu cuba jawab. Dan kita terus semangat, right? Semangat kita dalam mencapai kejayaan yang kita inginkan. Jangan risau dengan apa orang cakap. Alright, teruskan perjalanan. Teruskan perjalanan sebab setiap benda saya tadi pun ada tulis satu benda tau. Apa saya tulis? Kita ni jangan buat 3 perkara ni. Jangan kita macam cuba balas. Kalau dalam keadaan marah, kalau orang cakap satu, jangan balas.
Sebab kita dalam keadaan marah, kita akan mengeluarkan kata-kata yang mungkin akan menyakitkan orang tanpa kita sedar tau. Sebab kita dalam keadaan marah ni kita lupa banyak benda. Alright? Kita tak aware dengan banyak benda, kita main cakap je. Jadi perkataan-perkataan tu boleh menyebabkan seseorang tu sakit hati, terluka dan sebagainya. Jadi jangan respon bila awak marah. Kedua, jangan janji bila terlampau happy. Sebab bila terlampau happy ni, manusia dia banyak berjanji-janji yang tak boleh dia kotakan. Dia main janji je sebab dia happy sangat. Dia happy sangat, dia janji tu, dia janji ni, dia tak janji. Jangan berjanji apa-apa jika awak sedang dalam keadaan gembira. Gembira tersangat. Dan ketiga ni, jangan juga awak macam buat keputusan dalam keadaan sedih. Jangan buat keputusan dalam keadaan kita bersedih ni kan, jangan. Alright? Jadi saya nak anda terus sharekan benda ni sebelum kita nak tengok at least 22,000 orang dah ada kat sekarang ni. Kat IG ni baru 3,000 orang. Kan? Samsul 3,000 orang Alhamdulillah. Dan kat sini kita ada 21,000 orang yang sedang menonton. Poyo, dahsyatnya Abang Abu. Poyo, babe. Alright? Boleh integrate lah. Boleh stream to IG also. Komen semua boleh integrate insyaAllah. Ya ke? Aku tak kerti. Macam mana nanti kau ajar aku lah. Right, kau kena ajar lah aku benda-benda macam ni. Budak-budak muda. Aku ni terlampau muda. Nak belajar benda-benda ni, dia kena ada satu usia yang tua sikit kan. Aku muda sangat. Tak kerti benda-benda ni. Zuraida Saragi tambah. Assalamualaikum. Abang Abu, baru jumpa IG saya nya FB. Alhamdulillah boleh dengar nya ilmu. Alhamdulillah. Oh, tak jumpa selama ni. Macam mana lah tak jumpa IG aku ni. Facebook dan IG kan. IG pun aku buat. Sekarang aku dah buat kat IG sebab saya nak buat dua-dua lah. Saya nak macam belajar juga benda-benda macam ni kan. Saya belajar lah buat benda kat IG, kat sini kan. Best juga kan kita dapat macam belajar banyak benda. Alright, jadi kepada anda, alamak saya lupa bagi tepukan kepada anda yang semua sudah datang kepada hari ini. Tapi macam dia ni macam tak bermaya je tepuk asal ni. Kuat sikit boleh tak? Kuat sikit. Saya nak kuat sikit semua. Macam tu. Waalaikumsalam Idayu. Hari Selasa hari Selasa yang terjanji. Yang untuk kita buat live tu. Nanti Idayu akan contact lah. Alright, terima kasih Zuraida. Zuraida, thank you very much for being here insyaAllah. Boleh ke tanya soalan kalau anda ada soalan-soalan mengenai kewangan yang awak perlukan some jawapan daripada Abang Abu. Di samping hari ini kita akan bercerita mengenai 7 benda yang Pak saya dah cerita hari ini masuk ke 5 step yang kelima. Alright, okay. Alright, Idayu, Selasa insyaAllah. Alright, dan kita ada Farid Syadat. Faril Syadat. Abang Abu, Faril Syadat. Kita jawab balik macam dia juga. Ada soalan Abang Abu. Saya seorang freelance, alright, okay. Saya seorang freelance. Kadang-kadang income macam biskut chips more. Cadangan Abang Abu, berapa persen untuk saya saving setiap kali saya dapat income, alright. Okay, dia benda ni macam mana tau. So, bila kita ada satu percentage, kalau ikut satu percentage memang 10% lah. Kan, every time you dapat duit, 10% you masuk lah, something like that is general kind of like rule ataupun general know-how lah macam tu. Tapi Abang Abu punya style adalah apa yang kita mampu kan. Kalau rasa bulan ni alright aku boleh masuk 500, masuk lah. Kalau bulan depan aku masuk, yang penting masuk, alright, yang penting masuk. Bagi yang ada consistent income, then they can fix. Tapi macam awak cakap tadi kan, awak tak consistent. Jadi bila awak nak fix tu, it might sometimes can hurt you. Alright? Jadi saya punya pendapat adalah kita letak apa yang kita mampu dan kita mula sampai benda tu stable dan kita akan consistent. Kita akan consistent dan kita akan letak. Jadi rule of thumb 10%, that's what everyone will be saying. Tapi pada saya 10% sometimes you can achieve because of certain benda yang happen. Jadi kita get started with what we can. Yang penting masuk. Yang penting masuk. Alright, yang penting kita kena sentiasa masuk. Alright, Assalamualaikum dan good morning ke Kanda Abu. Alright. Abang Abu, what do you think about ASB loan? Bagus atau tidak? Soalan ni dah macam berulang-ulang kali. Aku kena buat FAQ lah untuk soalan ni. Dia macam ni. Dia nak cakap bagus tak bagus, it's you decide. You are the one who can
tell benda tu bagus ke tak bagus. Sebab benda tu ada dua-dua. Contohnya ASB loan, kalau kita ni mempunyai, alright, kalau kita mempunyai, kata orang tu, what do you call that, kita mempunyai kemampuan untuk bayar loan, then it's fine. You take the loan and then every month you bayar, that's fine. Tapi, kalau tak mampu bayar loan dan awak ambil dengan aku nak bayar, bolehlah sebab orang yang akan bagi motivasi kat kau tu, yang jual ASB tu, dia bagi kau motivasi dan kau pun ambil lah 200,000, lepas tu kau tak boleh bayar. That is pada saya adalah satu tindakan yang kurang bijak lah. So tengok, kita mampu bayar dan kita boleh. Tapi kalau tak mampu, then it is not benda, right? Boleh Soalan, okey dah dekat sini kita ada soalan. Lama tak dengar, Faral Afsal tak dengar. Alamak, aku hari-hari buat lah. Kau ni hari-hari aku buat. Alright, hari-hari 9 hingga 10 pagi ni aku buat program percuma dekat live Facebook dan juga IG. Sekarang aku dah mula belajar buat live dekat IG ni. Bukan susah, just tekan je. Cuma dulu kita tak tahu kan. Jadi sekarang ni kita macam okey lah, boleh tekan sini macam tu lah. Alright. Okey, rindu thank you lah. Doakan aku lah. Bila kau ada rindu, kau doakan aku, boleh Salam pagi AA, sukalah yang 3 perkara tu. Bagus. Hari tu ada member aku ada kasih teguran yang memang buat aku down. Aku terus jatuh sakit dan ambil MC, dapat 2 hari terus. Apa kau hidup janganlah kau hidup orang lain buat kau down. Apa benda ni? Halo, kau cakap kau yakin pada Allah. Bila kau yakin pada Allah, benda-benda ni tak boleh jadikan kau down. Dia boleh jadi satu pengajaran, satu pelajaran tau. Tapi dia tak boleh buat kita down. Jangan jadikan benda-benda ni downkan kita. Alright? Kita fight balik dengan ingat pada Allah. Ingat balik pada Allah, segala benda berlaku dengan izin Allah. Pastinya Allah ada sesuatu yang baik dia nak bagi pada kita. Jangan ingat macam tu. Right? Boleh Aduh. Belakang Abu ada seorang entiti. Itu gua punya brother. Tu mekanik wang, brother gua. Ada lagi seorang Samsung Singapore, dekat Singapore dia Samsung. Alright, soalan. Hutang tak tahu nak selesaikan jadi emosi down kadang-kadang. Apa personal? Ada buat personal coaching ke abang? Ada. Faril, untuk hutang tu ada. Dan kalau anak awak boleh PM Abang Abu, untuk hutang ada special package sebenarnya. Kalau pergi dekat Abang Abu, mechanicwang.com, kalau pergi mechanicwang.com, awak masuk situ ada satu Debt Buster. Program Debt Buster dalam video tu, sebenarnya awak boleh purchase benda tu. Saya ingat dalam 100 lebih lah, 147 ke apa. Awak boleh dapatkan dan awak akan dapat 11 video kat situ yang mengajar strategi-strategi satu demi satu. Awak boleh buat benda tu. Ataupun nak coaching, awak join. Hari ini kita dah start 10 bulan punya program Financial Freedom Solve, Sekolah of Financial Freedom. 10 bulan. Hari ini saya start pukul 2. Kita start orientasi hari ini. Setiap minggu dia ada. Tapi itu hanya selected yang betul-betul serius lah. Alright, yang ni buat satu konten untuk SB Loan ini bang, supaya orang faham dan senang nak cari kat YouTube. Okey, bagus idea tu. Okey, saya akan buat mengenai loan ASB. Alright, ASB dan tabung haji, mana lagi bagus? Dua-dua ada dia punya ni. Satu ASB ni of course lah, dia lebih kepada pelaburan. Tabung haji ni sebenarnya kita nak menabung untuk nak pergi haji lah sebenarnya tujuan kita. So pada saya terpulang pada niat masing-masing. Sebab dia punya return saya rasa ASB lebih sikit kot. That one you check. Alright, tapi awak kena tahu apa niat awak. Tujuan awak simpan kat tabung haji tu apa, tujuan awak simpan kat ASB apa. So dia balik pada niat kita. Alright? Okay, Faril Syahadat So that's my advice for you. You can either you can buy or you can join my program. Good program 10 bulan financial dia. Okay, dan juga saya akan ajar macam mana nak mencapai 100k saving dalam 10 bulan, insyaAllah. That's the program. Dia akan ada 2 track. 2 track ni. Okay, 2 track. 1 track. Dan kita ada 10 bulan. Dia ada 10 mentor, 10 modul, 10 dan 1 trainer, 5 sifu, macam-macam lah ada ni. Ni 10 bulan je program. Okay, yang tu kalau berminat boleh. Alright. Saya Kak Kecang, kalau abang ingat lagi, jadi semangat lagi untuk upgrade usaha saya. Okey, saya lupa tapi insyaAllah boleh Kak. Alright, teruskan usaha, sentiasa dengar Abang Abu dalam YouTube pula, dalam live dan sebagainya. Dan apa kata kita tekan supaya awak
bagi saya love. Nampaknya adik-beradik aku makin kurang join lah. Tak tahulah kenapa dia orang tidur ke, dia orang dah bosan dengan aku ke. Aku pun tak tahu. Sebab bila adik-beradik abang Abu ni, orang yang dah datang lah program abang Abu kan. Diorang ni akan tekan love banyak. So saya ni bila tengok love banyak tu saya rasa macam seronok. Tapi masalahnya kat sini ramai yang tak tekan love ni. Okey baik, saya buat sekarang beli. Faril okey buat. Dan insyaAllah Faril, kalau you serious, I tell you, I invite you again to join my program Sekolah of Financial Freedom. Alright, ada soalan-soalan seterusnya sebab saya nak just like move forward dan saya nak love banyak-banyak, tekan love banyak-banyak sebab kita biasanya 1000 hari ni. Kenapa sedih sangat 47 je? Selalu dia 1000, beribu-ribu. No, like aku dapat love ni beribu-ribu, dia semangat sikit. Kan? Tapi macam hari ni 47-51. Satu sebab mungkin aku tengok tak ada nama adik-beradik aku ramai ni. Suhaimi je dekat sini. Kan? Dengan Hasmah Hitomi ni. Ni adik-beradik baru ni. Hari ni insyaAllah dia join. Alright, Suhaimi, Nga ni, okay, Nga semua, mungkin dia pernah datang tengok Abang Abu Alright. Okay, tekanlah banyak-banyak. Terima kasih kerana tekan banyak-banyak. Bagi dia naik sampai 1000 lebih, jadi semangat sikit. Dan kepada orang IG ni saya tak biasa, baru-barulah tengah try Jadi kau orang kalau ada silap dan salah, kau betulkan aku, kau bagi tahu Abang Abu, IG kena buat macam ni. Kan kadang-kadang ada banyak benda tau kat IG ni, aku pun tak gerti macam mana aku nak buat Dia ada banyak macam ada emoji lah, ada itulah kan. Aku nak cuba buat juga. Macam ni boleh ke? Aku dah pandai sikit. Macam ni. Oh ni tak, ni kenapa aku gelap sangat? Ni macam orang lama. Ni macam mana ni? Weh, ni ada love ni. Oh, di IG boleh buat banyak benda gila, babe. Okay, right. Okay, ni macam mana? Alamak, tak teruknya muka aku. Move around. Oh, dia macam air sih. Macam-macam, babe. IG ni dia buat macam-macam. Tapi sebab kita ni sedang bagi ilmu, jadi saya tak nak main-main, Alright, saya tak nak main-main. Saya nak fokus pada benda ni. Alright? Okay? Okay, teruskan dan kita terus dengar kat sini. Alright, kalau ada soalan-soalan boleh tanya dekat IG ni, boleh tanya Abang Abu. Alright, insyaAllah kita akan bersama-sama jawab soalan anda semua. Alright, bagi yang dekat jap aku tekan banyak-banyak baru masuk ni. Alhamdulillah. Adik-beradik aku masuk dia akan tekan, nampak? Sekejap je naik 200 lebih. Inilah bagusnya adik-beradik ni yang memang nak tengok abang dia tu macam handsome sikit. Alright, tu belakang tu adik abang aku tu. Handsome juga ada tu. Alright, so kita dah cerita tadi. Dan sambil tu kalau ada soalan boleh tanya. Kalau tak, saya nak masuk ke nombor 5. Alright, apakah step yang seterusnya untuk kita mencapai satu kebebasan ekonomi? Ekonomi ni termasuklah semualah. Kan, macam family, keluarga, duit itu, duit ini, semua ni lah. Itu yang saya maksudkan kebebasan ekonomi. Sebab dalam tindakan yang bijak ni kan, kalau kita nak mencapai sesuatu yang bijak ni, apa yang first adalah kita keluar daripada kepompong kewangan yang susah, iaitu financial independent. That's the first step. Alright, so itulah yang saya nak cuba bawa kepada semua yang dah join soft ni, insyaAllah kita bersama-sama jalan. Alright, now jadi 1, 2, 3 dan 4. Nombor 5 apa? Nombor 5 ni satu benda yang saya rasa akan mempermudahkan perjalanan kita. Dia memudahkan perjalanan bila kita ada seorang yang boleh membimbing. Alright, contohnya Nabi kita. Alright, malaikat Jibril tu membimbing. Dia bagi banyak benda. So kita ni perlu ada orang yang boleh membimbing kita. Dan dalam konteks hari ini, kita perlu jadikan Nabi kita tu sebagai mentor kita. Jadi apa yang seterusnya adalah kita kena get a mentor. Mentor pada saya, mentor adalah sallallahu alaihi wasallam, tu mentor yang terbaik. Okay, so kita kena dapatkan, kita kena banyak baca, banyak belajar, banyak dapatkan hadis-hadis daripada daripada ustaz-ustaz kita tanya, baca buku dan sebagainya. Ada ustaz saya dulu pesan hadis Aramain. Hadis apa dipanggil tu? Aduh, aku tulis, aku lupa. Alright, itu adalah 40 hadis yang dia cakap paling sahih yang kita boleh follow lah. Alright, jadikan benda macam tu, satu. Kedua,
Dapatkan orang yang memang dalam industri kita. Kan, kalau dia dalam industri makanan, jadi pergi cari seorang yang memang dia hebat dalam industri makanan dan kita belajar, kita tanya soalan dan sebagainya. Tapi apa-apa pun, kau boleh ada marketing itu semua tau. Itu semua kau boleh fikir. Tapi kau sebelum buat benda-benda ni, saya sarankan pergi dapatkan mentor kewangan awak. Sebab segala-galanya pada saya bermula dengan memahami kewangan. Kalau faham kewangan, yang lain-lain ni mudah, dia punya dia punya puzzle tu mudah kita nak letak. Tapi bila kita tak tahu pasal kewangan, itu yang puzzle dia macam lari jauh. Kadang-kadang patutnya kita letak puzzle tu kat sini, tapi puzzle tu kita letak kat tempat lain. Dia macam tu tau, bila kita tak ada ilmu kewangan yang betul. Jadi saya sarankan supaya kita dapatkan ilmu kewangan yang betul. Alright, terima kasih kepada Muhammad Yusri ni. Saya nak bagi tepukan kepada Muhammad Yusri ni, adik-beradik aku ni daripada Keluang, Johor ni. Sebab dia daripada tadi aku tengok dia tekan tau. Dia tekan sampai dia naikkan sampai 600 lebih. Aku doakan Yusri, kau akan memang jadi orang yang berjaya Yusri. Ni daripada abang kau yang handsome dan macho dan kacak dan rugged dan insyaAllah manisnya ni, dia akan terus doakan kau terus berjaya luar biasa. InsyaAllah kita berjumpa dalam program sekejap lagi pukul 2. Kita akan start perjalanan kita untuk mencapai bersama lebih kurang 22 orang nanti akan berada bersama-sama kita, 22 orang adik-beradik. Kita akan mula berjalan dalam perjalanan mencapai financial independent, batch yang kedua. Batch pertama dah 3 bulan perjalanan diorang, dan anda semua akan mula batch yang kedua dengan perjalanan bersama dengan Abang Abu dalam 22 orang nanti. Alright, terima kasih. Nanti kita jumpa. Dan sekarang, alright, apa yang Abang Abu nak juga bagi pada anda adalah nak tanya benda ni, nombor 4, nombor 5 ni. Jadi dapatkan mentor. Alright, apa maksudnya? Di samping kita dapatkan Nabi kita punya semua, itu first. Kalau kau macam kau dapat mentor yang entah apa benda dia suruh buat dan kau buat tanpa kau tak check benda ni Nabi punya ajaran ke tak, dan tu bukan masalah aku, tu masalah kau, right? So saya cakap first kali kalau nak ikut siapa-siapa pun pastikan mereka ni orang yang ikut, ataupun mereka ni adalah ikut Nabi, right? Nabi pesan dia ikut. Dia tak macam suruh benda yang lain. Jadi pastikan benda tu, check balik. Kadang-kadang kita pergi belajar dengan mentor-mentor, dia pula ramai mentor ni dia belajar bukan belajar agama tau, dia belajar dengan Mak Saleh. Dia belajar dengan Mak Saleh, dengan mana punya Jepun ke apa tu semua. Nanti dia datang dia cerita kat sini. Tapi kalau benda tu tak ada kesahihan daripada daripada Nabi ataupun hadis ataupun ayat-ayat, better jangan ikut. Jangan ikut menghinzir buta, tapi dapatkan pandangan daripada ustaz. Yang bestnya kita dapat rakan ataupun kita dapat bersama dengan ustaz. Kita pilih satu ustaz untuk kita berguru. Sebab kita perlu berguru supaya kita dapat menilai yang mana sebenarnya yang boleh kita lakukan, yang tak boleh kita lakukan. Kita boleh menilai. So benda tu sangat penting. Betul? Sangat penting benda tu. Jadi macam mana kita nak dapat satu orang yang boleh membimbing? Of course lah, kalau kita nak cakap macam nak Abang Abu cakap macam mana kita nak dapat mentor Nabi tu. Nabi, yelah kita tak faham. Ya, Nabi memang dah bagi. Jadi kita kena tanyalah dengan ustaz-ustaz kita supaya kita dapat pencerahan. Alright, dalam mencari mentor ni ada dua jenis. Satu yang saya panggil dia reverse mentor. So kenapa saya panggil dia mentor ni? Sebab orang-orang ni biasanya dia negatif terhadap kita. Alright, dia orang ni very negatif terhadap kita, very dia akan cakap benda-benda yang macam tak betul, whatever and all those stuff. Clear tak? Dia akan cakap kau tak boleh lah, kau whatever lah, dia maki kita, dia hina kita. Ini mentor juga. Dalam perjalanan hidup aku yang first dulu kan, macam aku get started ni, mentor macam ni lah banyak. Kan mentor yang cakap kita tak boleh, itu mentor lah. Dia bukan mentor pun. Dia tu orang biasa je. Dia mungkin saudara kita, ada member kita yang kutuk kita. Tu kita anggap dia mentor. Terima kasih lah. Sebab kita jadikan dia reverse mentor. Maksudnya, okay brother, kau cakap aku macam ni kan? Alright, insyaAllah aku akan teruskan. Dia macam tu. Sebab saya go through that. Kan ramai orang cakap kau tak boleh lah, kau memang, dia cakap kau pakai macam ni, siapalah yang nak tengok kau ni, belajar pun tak ada, SPM je mana boleh, alah kau setakat dekat sini boleh lah, mana boleh kau English pun tak kerti cakap, boleh ke kau pergi buat, hello,
Kalau Allah nak semua jadi, saya buat sebab apa? Saya take that as my mentor. Dia orang ni mentor aku. Selalu kau dengar lain lah. Mentor ni orang yang macam push kau kan. Aku punya mentor adalah orang yang hina kau. Orang yang cakap kau tak boleh. Dia orang lah mentor aku. Sebab aku tengok dia, aku semangat. Aku tengok dia, aku semangat. Tapi kalau mentor yang kau cakap buat ni, kau pun tak semangat, babe. Kau tengok sekejap, tapi kau tak ada macam satu benda nak push. Sebab tu cari mentor yang betul. Siapa mentor yang betul? Yang cakap kau tak boleh buat. Yang kau cakap bodoh. Yang kau cakap itu. Yang bagi kita, yang cemooh kita, yang hina kita. Inilah mentor. Itulah mentor. Kita kena pergi reverse sikit. Jangan jadi macam, buat something different, babe. Alright? Dalam life, you kena buat different things. So, cari mentor. Saya ajar awak. Cari mentor macam ni. Cari mentor yang mungkin mentor tu tak ada orang lain tau. Mungkin akak engkau ke, kawan kau ke, kawan sekolah kau ke, sepupu kau ke, sepapak sepupu ni, like besan ke, whatever. Ni boleh jadi mentor. Dia cakap, alah dia tu memang macam tu, tak pernah buat kerja. Dia tak boleh. Dia tak boleh berjaya. Dah banyak kali dia rugi. Dia ni memang tak boleh. Inilah mentor. Ada mentor macam itu, kita akan semangat, babe. Serius. Jadi, cari mentor benda itu. Lagi satu adalah mentor yang spiritual. Maksudnya yang boleh mengawal kita, yang boleh memberikan kehidupan. Yang ini ustaz. Alright? Saya nak mengajak anda untuk dapatkan ustaz ataupun guru yang boleh membimbing kita secara spiritual. Kan, kita nak menjadi atau mencapai kebebasan ekonomi ni, kan, kalau spiritual kita tak bebas. Spiritual kita ni, maksud bebas ni bukanlah buat benda gila, tapi maksudnya spiritual kita tak isi dengan benda-benda yang betul, maka dia sangat berbahaya. Sebab tu, walaupun mungkin kita dalam mencari sesuatu tu, alright, pastikan kita ada spiritual guru ataupun mentor spiritual. Ini mentor penting. Dua mentor, lain-lain semua kau boleh pergi dapat lah. Yang dua ni, satu mentor yang cakap kau bodoh, kau dia hina kita, dia whatever. Maksudnya lah, dia mungkin bukan mentor berbayar tau. Orang ni semua kau tak payah bayar. Langsung tak payah bayar. Kan? Agak-agak dia maki kau, ni mentor aku. Pergi lagi. Kau maki aku lagi. Oh, semangat. Okey, aku buat. Dia macam tu. Ataupun spiritual untuk kita dapatkan. Ustaz, dia tu maki saya lah, Ustaz. Macam mana, Ustaz? Okey, Ustaz pun akan cakap, apa, jangan maki balik. Baik, doakan dia, kita jalan. Jadi, kita dapat ni dua boleh membimbing kita. Alright, cari benda-benda macam tu. Alright, boleh? Jadi, apa yang awak kena buat untuk mencapai matlamat ni sekarang? Awak kena cari at least 6 orang. Ataupun awak just tengok sekarang ni kan. Sekarang siapa yang awak selalu sangat rapat dengan siapa? Siapa awak punya, kata orang tu circle awak lah. Circle awak yang selalu jumpa, whatever. Jadi, mula dapatkan macam tu. Circle tu adalah untuk support kan, untuk kita berbincang, tapi awak kena ada mentor. Mentor tu tak perlu ada dalam circle tu. Alright, mentor tu adalah orang-orang yang awak boleh dapat dari segi agama, dan satu lagi, tengok muka dia je kau geram dan kau nak buat. Itu cara Abang Abu sendiri macam motivasikan diri saya adalah bukan tengok orang yang berjaya tau. Aku tengok orang yang cakap aku tak boleh berjaya. Itu motivasi aku. Kan, tengok dia cakap tak boleh berjaya, okey, tak apa, insya-Allah. Aku cakap Allah lah, babe, bukan kau. Dia macam tu. Jadi kita punya keteguhan ataupun kekuatan kita, kepercayaan, keyakinan pada Allah tu menjadi lebih tinggi. Jadi saya anda mula dapatkan mentor, right? Mentor. Tapi mentor ni kalau kau tengok macam ni je, kau tak dengar apa aku cakap, kau pun tak faham apa mentor. Jadi kau pun pergilah join entah apa benda, kau bayar banyak-banyak, tu kau jadilah. Tapi sebenarnya mentor yang perlu kita adalah mentor yang boleh membimbing kita ke arah kebaikan dari segi agama. Dan satu lagi yang boleh bagi kita motivasi, dan biasanya datang daripada negative people. People yang negatif terhadap kita. These are the real mentor. Right? These are the people can actually like wake you up. These are the people that can dia boleh buat awak tak tidur malam. Ingat dia. Kan? Dia kutuk kita ingat dia tu, tak boleh tidur malam. Yang buat kita membuat-buat nak buat something. Alright? So jadilah cari seorang dua orang macam tu, dan juga cari mentor kewangan. Kau tak perlu pergi mana-mana. Kau tak perlu cari mentor, cari abang. Abang Abu ni kau cari untuk kau punya kewangan. Alright, datang program, belajar sikit-sikit. Okay, dan ambil kesempatan masa COVID ni. Alright, sebab banyak program yang saya rasa kalau dulu memang takkan kita buat macam ni dengan harga yang begitu sikit sekali kan. Alright, tapi hari ni awak dapat
first class education for a budget price. Sampai apa yang kau sakit sangat tu? Cuba cerita sikit, barulah aku tahu kan. Yang lain-lain ni pun nak dengar juga apa masalah kau. Apa yang buat engkau macam tak boleh tidur pula, apa ni, apa cerita. Cuba cerita sikit supaya aku bagi komen kau. Jadi aku boleh bagi something pada kau supaya kau tersedar balik. Alright, kepada IG, okey tak macam ni? Cuba komen sikit, boleh tak aku buat macam ni ke korang ada some expectation? IG ni aku tak tahu sangat. What is your expectation? Adakah macam ni okey, dengar ke? Sebab saya dah mula buat ni, dah 2-3 kali dah buat ni. Sebab saya masuk dalam IGTV tu kan, saya share dekat sana. Jadi mungkin yang tak dapat tengok sekarang pun later dia boleh tengok. Betul Alright, jadi kita bagi DJ Hon kepada anda yang ada. Alright, sambil-sambil tu inilah yang saya nak bagi 5. Besok kita ada lagi dan kita ada lagi 2 hari. Alright, tengah hari ni saya akan memulakan program saya punya program kewangan saya yang memang saya syorkan kalau anda memang ada rezeki untuk datang join program ni sebab it's going to be like very very interesting program tu dia. Alright, program ni tapi kita dah tak ada lagi lah, maksudnya dah bukan ni preview hari tu Alright, so program tu akan insya-Allah bermula. Alright, okay, dan ada satu lagi program juga iaitu 28 ni ada banyak program Alright, so insya-Allah bagi yang anda ada kesempatan, alright, boleh join program tu. Okay, dia akan bermula, ni jadual dia. Alright, it's going to be like 10 months. Dia 4 minggu. Alright, minggu terakhir adalah lebih kepada soal jawab. Alright, tapi kita akan dah start 14 ni, the orientation kita start. So, bagi yang berminat, boleh PM saya. Wow, very good. Thank you very much. Okay, IG tu Granny lah. Apa tu Granny? Tak faham. Granny tu apa? Orang tua-tua Tekan love, subhanallah. Okay, Rezwan Kamisa, tekan. Alright, okay, terima kasihlah kepada semua yang tekan 1,000 dah lebih dah cukup lah. Saya 1,000 tu target saya. Kan, sebab dia bagi saya motivasi untuk tengok sekarang ada 24,000 orang. Kan, insyaAllah sampailah saya punya apa yang saya sampaikan ni, sampaikanlah kepada 24,000 yang ada kat sini. Dia jadi 240,000, 2.4 juta orang dia sampai. Dekat Malaysia saja ni. InsyaAllah dia akan jadi 24 juta pula tu Malaysia. Lepas tu 24 billion, billion. Macam tu, 2.1 billion. Apa Abang Abu ni cerita? Hello, kadang-kadang apa yang kita cakap ni, alright, kena dengan masa, Allah ambil, dia angkat, dia jadi. Jadi jangan takut untuk bercakap benda-benda yang positif. Jangan takut untuk cakap benda-benda yang baik. Jangan takut untuk buat benda-benda yang baik. Sebab tak akan ada kerugian bagi orang-orang yang buat baik. Walaupun pada dasarnya kadang-kadang apa yang kita buat orang cakap alamak bodohnya dia ni. Tapi sebenarnya Allah lebih tahu dan dia akan bagi yang best untuk kita. Alright. Okay, ni dia Muhammad Yusri ada tanya. Ada soalan. Macam mana kita nak menghadapi seorang yang menilai kekayaan melalui penampilan? Tak payahlah. Buat apa kau nak... Hello, kita nak orang yang menilai kita dari segi the reality. Maksudnya dari segi macam mana kita. Kan, kalau kita duduk melalui penampilan, maka kita ni menipu diri kita satu. Kedua, kita hipokrit tau. Kita ni hipokrit. Kita dengar ni, kita nak pakai konon-konon baru dia nampak kita berjaya. Hello, kita nak tunjukkan kejayaan ni pada diri kita dan Allah. Biar Allah dan kita tahu apa kejayaan sebenar. Sebab kejayaan yang sebenar adalah ketenangan. Kejayaan yang sebenar adalah bila ni kita tenang dalam apa jua keadaan. Allah uji kita dengan sesuatu yang susah, kita tenang. Allah bagi kita kegembiraan, satu nikmat yang luar biasa, kita tenang. Alright, ketenangan. Alright, ketenangan itulah sebenarnya kejayaan yang sebenar-benarnya. Okey, dia bukan bila orang puji kita rasa tenang. Tak. Ketenangan ni orang hina kita pun kita tenang. Orang maki kita tenang. Orang puji kita tenang. Kita balik kepada Allah. Cakap ini segala pujian untuk Allah. Allah sajalah melakukan. Bagi yang keji ni, tak apa. Alhamdulillah kita bersabar sebab Allah punya ujian. Takkanlah dia marah tanpa izin Allah. Alright, pasti ada sesuatu untuk aku. Mesti ada kebaikan. Jadi, pada Abang Bu, jangan kita nak macam menunjuk kat dia. Kita just, we understand people. Kan? Melalui benda ni, saya belajar banyak. Saya belajar banyak ni, bila orang cakap. Dan biasanya dia bukan orang-orang yang betul-betul berjaya. Sebab orang yang betul-betul berjaya, dia tak akan merendahkan orang lain. Alright, dia tak akan merendahkan orang lain sebab dia lalui proses kejayaan yang betul. Kan, saya duduk berjumpa dengan Allah Yarhamah,
Datuk Maznah Hamid. Orang yang saya rasa paling berjaya lah dekat Malaysia ni kalau kita compare dengan siapa sahaja yang ada kat sini. Antara orang yang berjaya, dan beliau ni, dia tak ada pun macam berlagak atau menilai seseorang. Tak. Clear tak? Tak. Sebab dia betul-betul berjaya. Orang yang menilai awak ni, dia belum berjaya. Orang yang menilai awak tengok awak dipakai macam mana, dia belum berjaya sebenarnya. Dia orang-orang yang belum berjaya. Sebab orang yang berjaya, dia tak akan menilai benda tu. Tak percaya, pergilah jumpa betul-betul punya orang berjaya. Dia tak akan menilai dari segi pakaian awak tu semua, dia tak akan menilai. Kan, dia tak akan menilai. Tapi orang yang menilai ni adalah orang yang belum berjaya. Jadi kenapa kau nak takut dengan orang yang belum berjaya? Kan, orang yang belum berjaya yang akan menilai kita. Orang yang berjaya, dia akan menilai benda lain. Dia tengok kau punya isi kau, dia boleh tengok kau, dia boleh baca dah. Kan, dia tengok kau, dia dah boleh baca tau kau ni jujur ke, ikhlas ke, orang yang betul ke, bersemangat ke, semua dia dah boleh baca. Kan, jadi tak perlulah kita nak menunjukkan kekayaan ni sebagai untuk dia nak tengok kita berjaya. Sebab biasanya yang menilai tu orang yang tak berjaya. Orang yang tak berjaya ni dia akan menilai dari segi ke kereta dan sebagainya. Jadi pada saya tak ambil jalan tu. Saya tak nak. Saya tak nak orang menilai saya dengan kekayaan dan whatever. Saya nak orang menilai saya dengan apa yang saya boleh bantu diorang. Apa yang saya boleh bagi kat diorang. Alright? Menilai saya daripada keadaan saya. Kalau macam ni, macam dalam keadaan ni mereka datang, maksudnya orang-orang ni memang betul lah. Memang betul mereka datang untuk ilmu, memang betul mereka datang untuk nak dapatkan sesuatu yang sangat berguna. Bukan hanya sebab dia tengok kau kaya, dia datang kat kau. Jadi ini adalah penipu, orang-orang yang menipu orang-orang yang tak berjaya. Itu pendapat saya lah. Ada yang mungkin tak suka apa yang saya cakap, tapi that's my thoughts. Itu adalah thoughts dia. Apa tu? So kita just ignore lah orang macam tu. Okay, get it. Ya, kita bukan ignore tu. Kita just like jangan ambil benda tu into us. Jangan benda-benda yang dia orang cakap tu control us. Jangan benda-benda yang macam Suhaimi tadi. Benda orang cakap dia down. Buat apa? Tak perlu kita down dengan apa orang cakap. Sebab apa? Kita tak be ourselves. Kalau kita be ourselves kan, kita tak akan down dengan apa orang cakap sebab kita tahu apa yang kita buat. Of course, down tu akan ada. Saya tak cakap takkan ada down. Akan ada down tapi kita boleh bangkit balik dengan cepat. Kita takkan duduk lama kat situ. Down tu lumrah manusia. Kena ada down. Kalau tak, kau bukan manusia lah, babe. Kalau kau tak boleh down, maksudnya dalam hidup kau tak ada down, kau bukan manusia. Kau mungkin malaikat kot. Tak boleh. Manusia memang ada perasaan, babe. Bila orang kutuk mesti marah. Tapi kita kontrol. Sebab tu saya cakap tadi, kita kena ada mentor spiritual. Yang cakap sabar, okay, move forward. Itu yang kita perlu. Clear, Bila ini kita dah ada, yang lain insyaAllah akan datang dengan cepat. Boleh, Alright, so kita just ignore lah orang macam tu. Yeah, you can ignore if it doesn't macam make you any progress. Kan? Bila tak ada, then you just like ignore them. Tak perlu nak risau dengan diorang. Saya kadang-kadang jauhkan daripada orang-orang macam ni. Saya tak nak. Kan? Saya jauhkan sebab tak perlu. Sebab dia, satu dia akan buat kita marah. Kedua, mungkin kita akan buat dosa dengan kita maki dia balik, kita ngumpat dia balik. Baik kita hilangkan mereka daripada pandangan kita, supaya kita tak ingat diorang, jadi kita tak akan buat benda-benda macam tu. Boleh, Jadi itulah antara benda yang saya nak bagi hari ini. InsyaAllah kedua nanti, ada 4 jam lagi untuk kita berjumpa dengan adik-beradik Abang Abu insyaAllah pada hari ini. Jadi lepas ni saya ada sedikit kerja juga. So bagi yang belum solat duha, ambil peluang untuk solat duha. Alright, pastikan kita solat duha. Sebab dia adalah satu kewajipan pada saya sebab solat duha ni best. Alright, okay, bye Abang Abu. Okay, dia nak cakap bye dah. Ya, kita ada lagi sedikit masa lah. Zamir, apa khabar Zamir? All okay Zamir? Lama lah ni semua adik-beradik Abang Abu dulu ni. Kayak Zamir dengan Afina kan? Afina, wife dia Afina. Ni adik-beradik zaman-zaman aku dengan si Dok Azizan dulu. Saya banyak buat program dengan dia. So one of those ni lah. Alright, ni ada akak ni cakap apa. Saya tak kisah penilaian orang, yang saya takut cabaran persaingan di luaran sana. Nampak? Jangan bersaing dengan orang, Kak. Bersaing dengan diri sendiri. Sebab pesaing utama kita adalah diri kita sendiri. Orang lain ni semua adalah just benchmark kita. Okay, orang lain yang kat luar ni dia benchmark kita je.
Pesaing yang sebenar adalah diri kita. Kita jadi pesaing diri kita yang sebenar, bukan orang lain. Orang lain ni dia benchmark. Kita tengok, oh dia, okey aku pun nak letak benchmark tu. Oh aku lebih up ni daripada benchmark dia, ada macam tu. Yang lain ni kita tengok sebagai benchmark. Tapi pesaing adalah diri kita sendiri. Alright? So saya harap dapat sesuatu. Dan hari ini hari yang kelima, kita ada 6 dan 7. Alright? Besok dan lusa kita akan settlekan benda ni. Right, dan saya akan beri tumpuan kepada soft untuk sebab ada dua soft, Saturday Sunday ada dua soft. Soft Sunday tu dia batch yang pertama, soft yang Saturday ni batch yang kedua ni. Kita start pukul 2 hari ini. Jadi doakan kami, right? Bagi yang tak join, saya doakan anda Allah bagi hidayah untuk join, alright? Sebab pada saya benda ni perlu join. Dia macam satu yang perlu kita ada. Kalau tak dia macam tu je lah. Right? Saya tak nak yang dengar Abang Abu ni macam tu je. Saya nak yang dengar, yang ikut Abang Abu ni capai satu benda yang lebih baik daripada Abang Abu sendiri. Yang lebih baik, lebih bagus, lebih banyak. Macam tu lah. Alright, so that's all for today. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di esok hari. Daripada Abang Abu, insyaAllah kalau ada apa-apa yang baik, datangnya daripada Allah. Definitely. Yang buruk tu daripada diri saya sendiri. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberi manfaat pada diri saya dan juga kepada semua yang mendengar, yang share, especially yang share. I love you, man. Those yang share, yang buat watch party, saya love you. I love you. Saya doakan yang terbaik daripada hati yang ikhlas. Moga Allah akan memberikan kebaikan pada anda. Allah akan membalas segala kebaikan yang kita buat untuk orang lain. Jangan expect Abang Abu balas, tapi Allah akan balas segala benda yang awak buat untuk memberikan saya rasa happy, kan? Yang memberikan ilmu ni dapat dikongsi kepada ramai lagi. Pasti Allah akan berikan yang terbaik. Jadi thank you for those yang share, yang buat watch party, dan thank you juga kepada semua yang komen dalam sesi ni, dan yang tekan love. Right? Banyak love hari ni, ada 2,000 lebih. Alright, thank you very much. So itu sajalah daripada Abang Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Alright, itu dia. Kita dah habis.